Jom sama-sama kami. Caranya mudah. Hanya klik join button. Terima kasih. Hari ini aku menghukum mereka, setiap lelaki mereka dibunuh, harta mereka dibahagikan kepada yang berhak, dan ditawan anak-anak dan perempuan-perempuan mereka. Itu yang ditetapkan. Lalu Rasulullah memuji. Laqad hakamta fihim bihukmillah. Sesungguhnya kamu telah menghukum mereka dengan hukum Allah. Min fauqi sab'atil arqah. Hukuman ini yang datang dari atas 7 petala langit. Maksudnya apa yang dihukumkan dan ditetapkan oleh Sa'ad bin Mu'az ini dipersetujui oleh Rasulullah, seolah-olah mari dari atas 7 petala langit juga direstui oleh Allah, direstui oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah menyambung, wallazi nafsi biyadihi, sesungguhnya demi jiwaku yang dipegang di dalam tangan kekuasaannya, laqad radiya bihukmika haza, sesungguhnya telah diredhakan atas kamu kerana menetapkan hukuman ini Allah, wal mu'minun wa bihi umirtu. Allah redha atas kamu dengan ketetapan ini, orang-orang beriman juga redha atas kamu dengan ketetapan ini, dan begitulah aku diperintahkan. Maksudnya hukuman ini tepat untuk mereka, bersesuaian juga apa yang diperintah kepada Rasulullah dan diredai oleh Allah. Jadi nak jalankan hukuman, mereka ini ditangkap, bukan dihukum di situ, mereka dibawa balik ke Madinah. Ramai-ramai dibawa balik ke Madinah, kemudian diletakkan sementara di dalam gudang besar milik seorang perempuan Bani Najjar. Jadi di kemudian hari Rasulullah pergi ke padang pasar Madinah, minta sahabat gali lubang besar, gali lubang dalam. Jadi jumlah mereka lelaki antara 600 ke 700. Ada yang riwayat sebut sampai jumlah 900. Apapun, mereka semua akan dihukum bunuh. Lalu dimasukkan ke dalam lubang, mereka dipancung seorang demi seorang. Termasuk yang kena pancung Huyai bin Akhtab itulah, ada caci maki Nabi, pemimpin Bani Quraizah, Ka'ab bin Asad, pemimpin kedua mereka Azal bin Samwal, dan semua sekali. Harta mereka dibahagi-bahagikan, dan kemudian perempuan-perempuan mereka, anak-anak mereka ditawan. Ada dijadikan budak belian, ada dijadikan hamba sahaya. Maksud budak belian, siapa yang memiliki perempuan tu dia boleh jual di pasar-pasar. Macam cerita Piramli tu kan, 3 dirham, benda tu jadi milik dia dah. Bila dibahagi-bahagi jadi milik dia. Kalau dia tak mau, dia boleh jual. Kalau dia nak, dia boleh guna sebagai hamba dia. Okey, bagaimana bentuk Rasulullah bagi harta tu? Harta tu dia macam ni. Bila dikumpul harta-harta tu, yang saya ingat yang dapat ghanimah tu ialah 1,500 bilah pedang. 1,500 bilah pedang, 200 batang tombak, 300 baju besi, 500 perisai. Perisai, tahu perisai? Captain America punya tu lah. Tapi bukan macam tu, perisai lah, hak sangga tu. Pedang 1,500, tombak 2,000, 300 baju besi, 500 pedang. Berat 500 apa tadi? Penyangga. Beratus-ratus ekor kambing dan harta-harta yang lain. Bila dikumpulkan, tentera Islam, sini kita baru tahu jumlah sebenar bila isu ghanimah bermula. Jumlah tentera Islam 3,072 orang. Jadi umum kita sebut 3,000. Baik. Sekarang ni bila kita letak 100% keseluruhan, kita keluarkan 80%. 80% dan kita letakkan dibahagi 5. Maksudnya kalau nak bahagi 5, ambil 80% bermaksud 4/5, betul? 100% kita nak bahagi 5, maksudnya kalau kita dah keluarkan 80% bermaksud 4/5, betul? 4/5 ni akan dibahagikan kepada semua tentera yang terlibat, sama rata saja dalam semua pangkat, baik yang paling rendah sampai ketua komandan, sama rata. Contoh kalau hari ini
Prebet pun dapat jumlah yang sama, lance corporal pun macam tu, corporal pun macam tu, sarjan pun macam tu, staff sarjan pun macam tu, mari kolonel, major lah, staff kolonel sampai perang atas sekalipun, tu je. Yang berbeza ialah tentera berkuda yang 36 orang tu. Mereka dapat 3 kali ganda. Daripada 80% tadi, dari semua pangkat sama satu bahagian. Tetapi yang lebih bahagian 3 kali ganda, 3 kali lipat yang berkuda. Sebab itulah standard dia. Sebenarnya 3 tu, 1 untuk tuan, 2 untuk kuda. Maksudnya nilai dia 1 untuk tuan sama seperti yang lain, tapi dia dapat lebihan 2 lagi tu kerana untuk kuda. Okey, selesai dah 80%. Yang tinggal berapa peratus lagi? 20%. Andaian dia sama dengan 1/5. 1/5 yang 20% pecah 5 pula. 20% pecah 5. Bila pecah 5 jadi berapa peratus satu bahagian? 4% bukan? 4% jadi milik Nabi. 1/5 tadi 4% milik Nabi. Peratus yang kedua 2/5 itu milik keluarga Nabi, Bani Hashim, Bani Muttalib. Yang ketiga milik anak yatim. Yang keempat milik fakir miskin. Dan yang kelima milik orang-orang yang bermusafir. Habis harta tu dibahagikan. Sa'ad bin Mu'az tetap dikira syahid sebab kesakitan yang dia alami itu akibat daripada perang Ahzab. Walaupun dia tak mati dalam perang Ahzab, dia meninggal selepas perang Bani Quraizah. Tapi Rasulullah mengiktiraf dia sebagai seorang yang mati syahid ekoran daripada peristiwa Ahzab. Sebenarnya ramai tak terkorban perang Ahzab. Kalau kita tengok Ahzab ni ada lubang, perang pun tak berapa nak berlaku. Ada juga tak yang meninggal? Memang ada. 5 sahabat syahid, belah mereka 3. Sahabat Islam yang syahid perang Ahzab 5, belah musuh Pakatan Ahzab 3. Seingat saya antara yang syahid Anas bin Aus. Yang kedua Abdullah bin Sahal. Yang ketiga Tufail. Yang keempat lepas Tufail tu Sa'labah bin Ghanamah. Dan yang kelima seorang lagi saya lupa nama. 5 sahabat ni. Kalau belah musuh Munabbih bin Osman, Naufal bin Abdullah, Amir bin Abdul Wud. Ada riwayat 4 orang anak kepada Amir, Hisr bin Amir bin Abdul Wud. Jadi confirmnya 5. Kemudian jadi 6 sebab Sa'ad tu kan. Sa'ad ni sahabat hebat. Sebab bila dia meninggal, apa yang Rasulullah sebut? Hari ini bergoncang arasy Allah dengan kewafatan Sa'ad. Arasy Allah bergoncang dengan kewafatan Sa'ad. Turun beribu-ribu malaikat untuk memberikan takziah dan menziarahi mayat siapa? Sa'ad bin Mu'az. Sahabat kata, kami tidak pernah menanggung seringan-ringan jenazah sebagaimana kami menanggung jenazah Sa'ad bin Mu'az. Itulah kelebihan Sa'ad bin Mu'az, sahabat besar Rasulullah. Dan satu-satunya wanita yang dihukum pada hari tersebut. Sebenarnya wanita tak dihukum mati kan? Tapi kenapa seorang wanita Yahudi ni kena hukum mati? Sebab dia sempat masa peristiwa ni bunuh salah seorang sahabat Nabi yang nama dia Khullad bin Suad. Sahabat Nabi ni Khullad bin Suad. Perempuan yang bunuh tu nama Nabatah binti Hakim Al-Qurazi. Pasal apa kes ni berlaku? Sebenarnya dia berpakat dah dengan suami dia untuk merencanakan bunuh sahabat ni. Cara sahabat ni dibunuh, dia ambil pembantu pula, batu penggiling besar, batu penggiling kan. Dia ambil batu penggiling ni, dia hempuk-hempuk atas kepala sahabat sampai pecah, meninggal sahabat ni. Jadi dia pun dihukum mati. Bukan sebab hukum kerana sekali dengan hak lelaki yang ramai tadi, tapi sebab dia hukum bunuh balas. Tujuan apa dia buat lagu tu? Rupanya dia rancang dengan suami dia. Rupa-rupanya Nabatah ni seorang perempuan yang cantik dan jelita. Dia pakat dengan suami dia. Dia takut bila suami dia meninggal, suami dia tak mau isteri dia dimiliki oleh orang lain. Suami dia mati, oh sayang tinggal bini aku comel, bini aku cantik, orang nak jadikan tawanan, orang nak
Jadi dia kalau mati, puas hati, aku mati, bini aku pun mati. Jadi dia sengaja rancang biar bini dia bunuh orang, bini dia kena hukum. Jadi bini dia kena pancung, dia pun kena pancung. Ini panggil cinta saja, cinta sejati yang. Maksudnya dia sengaja rancang nak suruh mati sekali. Kalau orang Melayu dia banyak metafora. Aku sanggup merenang lautan api. Metafora dia. Kalau cucuk api rokok pun menggelupur dah. Apa lagi nak merenang lautan api? Ada ke tak ada lautan api, tak tahu. Tapi itulah metafora dalam isu hal-hal percintaan. Dan yang terakhir, ketika inilah Rasulullah mendapatkan raihanah. Ada seorang wanita Yahudi, status dia sama dengan Maria Kiptiah dalam sejarah. Raihanah ni adalah seorang perempuan yang dimiliki oleh Rasulullah ketika perang Bani Quraidah, anak kepada Amir bin Junafah. Suami dia dihukum matilah dalam peristiwa ni sebab semua lelaki kena mati. Awalnya Rasulullah tanya dia kerana Rasulullah nak memiliki dia, tapi dia menolak. Dia kata, aku lebih rela aku ni bergelar hamba sahaya yang dimiliki oleh kamu, sebab dengan keadaan aku jadi hamba, aku tidak memberatkan kamu dan tidak memberatkan diriku. Jadi Rasulullah tak paksa. Rasulullah memiliki dia sebagai hamba, tetapi sentiasa di hadapan dia Rasulullah tunjuk Islam ni satu sudut akhlak yang baik. Dia duduk dengan Nabi, dia duduk tengok kebaikan-kebaikan Islam, akhlak-akhlak yang Nabi tunjuk. Akhirnya dia tertarik dengan Islam. Dengan tunjuk contoh saja, Yahudi tadi akhirnya memeluk agama Islam yang asalnya dia menolak. Itulah antara intipati dan Jom subscribe kalimat kami. terakhir Hanya klik join button. tentang perang Bani Terima kasih. Quraidah.